Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada beberapa perkembangan terbaru dan permintaan kawan-kawan untuk memperjelaskan beberapa perkara tentang isu 13 Oktober 13 Oktober. Jadi 13 Oktober ni dijangkakan jam 11 pagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey. Selepas Anwar menghadap Tuanku, dijangkakan selepas itu kepimpinan parti politik, kepimpinan DAP, Lim Guan Eng, kepimpinan UMNO, kepimpinan PAS, ketua-ketua parti ini akan menyusul untuk menghadap ke bawah Duli Tuanku, peringkat demi peringkat. Kalau dulu ketika Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, ada sense of urgency untuk segera dilantik Perdana Menteri baru ataupun mencari Perdana Menteri baru. Namun dalam keadaan terkini saya menjangkakan bahawa proses pengesahan ini tidaklah akan berlaku dalam keadaan sesegera seperti mana yang berlaku ketika bulan Februari lalu. Maknanya dalam beberapa hari proses pelantikan Perdana Menteri baru tu dapat berlaku. Saya menjangkakan keadaan menjadi semakin mencabar kerana hari ini kita lihat di dalam kem Anwar juga sudah berlaku perpecahan. Sudah berlaku perpecahan bila mana di dalam DAP sendiri sudah ada grup yang mula tidak percaya kepada Lim Guan Eng. Contohnya sudah ada satu kumpulan yang sangat kuat menentang Lim Guan Eng kerana mereka sudah pun mengetahui tentang penyelewengan rasuah yang dilakukan oleh Lim Guan Eng dan Tony Puah sepanjang mereka berada di Kementerian Kewangan. Jadi ada satu kumpulan yang sedang berusaha untuk menyingkirkan keluarga Lim daripada DAP. Jadi bukan semua daripada DAP itu akan memberikan sokongan padu kepada Anwar kali ini. Keduanya, mereka yang peringkat awalnya 19 orang memberikan sokongan kepada Anwar, hari ini sudah mula bercampur-campur. Ada yang sokong, ada yang mula ditawar balas. Kita tengok Tan Sri Muhyiddin sudah pun mula memberikan tawaran-tawaran hebat kepada kepimpinan UMNO bagi menyelamatkan nyawa dia. Ini sekarang baru dia mula nak cari orang UMNO. Saya dengar khabar pun mereka ni cuba nak menawarkan macam-macam. Contohnya macam Datuk Seri Nazri Aziz ditawarkan, minggu lepas ditawarkan jawatan pengurusi PNB. Tapi hebatnya Datuk Seri Nazri Aziz ni tuan-tuan, bukan seorang yang boleh dijual beli macam setengah-setengah orang. Beliau telah menolak tawaran daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut. Ada juga yang ditawarkan akan dibebaskan daripada kes dan sebagainya. Cuma kita harap tidak ada lagi pimpinan-pimpinan UMNO memberikan nyawa kepada Muhyiddin Yassin. Kita harap proses untuk menumbangkan Muhyiddin Yassin ini berjalan dengan lancar. Cuma memang tak dinafikan bahawa hari ini Muhyiddin menggunakan sebarang segala apa yang beliau boleh lakukan untuk memastikan semua yang sebelum ini menyokong beliau kekal menyokong beliau. Namun begitu, ada juga usaha untuk menarik daripada sebelah Anwar untuk bersama dengan Muhyiddin, dan ada juga usaha untuk menarik sebahagian daripada PAN, tetapi ianya mungkin tidaklah sebegitu mudah. Walaupun pada peringkat awal ni saya nampak keadaan lebih menyebelahi Anwar Ibrahim. Nampak gaya memang Anwar really got the number.
Tetapi saya ada keyakinan ataupun insting saya, akhirnya tuanku akan memilih jalan selamat demi kesejahteraan rakyat, demi memastikan negara ini selamat daripada sebarang ancaman pluralism, selamat daripada sebarang ancaman DAP, selamat daripada sebarang ancaman yang boleh mengganggu gugat institusi beraja dan sebagainya. Kita kenali sebagai Anwar ni pernah dikenali sebagai orang yang lebih cenderung kepada sistem republik berbanding dengan sistem raja berperlembagaan. Jadi saya menjangkakan proses untuk memastikan bahawa sama ada Anwar mempunyai majoriti ataupun tidak ini akan mengambil masa yang bukan cepat. Maknanya mungkin Muhyiddin akan ada lebih kurang hampir sebulan lagi. Saya menjangkakan mungkin tidak semua 222 orang akan dipanggil. Malah mungkin kalau katalah Anwar mengatakan dia ada 122 ahli parlimen yang menyokong beliau, kemungkinan besar bukan semua 122 orang akan dipanggil. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berhadapan dengan keadaan COVID dan sebagainya. Dan dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID ini, mungkin Anwar lupa, kita ada kemungkinan besar, keadaan negara yang berhadapan dengan ancaman COVID ini, jika berlaku sebarang perebutan kuasa, maka kemungkinan besar kalau tidak digunakan kaedah interim prime minister seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, mungkin juga boleh diadakan mageran ataupun emergency. Kerana emergency tidak semestinya berlakunya rusuhan kaum, tidak semestinya berlakunya peperangan, tetapi jika wabak COVID ini tidak boleh dibendung dan berlakunya perebutan kuasa politik juga, ianya boleh membawa kepada pengisytiharan darurat, dan ini akan membolehkan baginda tuanku boleh mengambil alih dengan memilih seorang untuk lead mageran ataupun untuk mengepalai kerajaan sementara waktu. Jadi saya nampak ini satu perkara yang mungkin rakyat perlu ambil kira juga, tak perlu panik tak tentu pasal. Saya tengok sekarang ni dah ramai orang UMNO pun dah macam panik. Saya minta tolong, jangan percaya bulat-bulat. Ada setengah dah mula mengecam kononnya ahli parlimen BN ini pengkhianat. Saya nak beritahu, jangan cepat come to conclusion. Sebenarnya kita sudah bosan dengan sebarang bentuk pembulian, penindasan, penganiayaan yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan PPBM-nya. Itulah apa yang berlaku. Kalau misalnya dengan sokongan yang diberikan oleh UMNO, dengan sokongan yang diberikan oleh teman-teman Barisan Nasional kepada Muhyiddin menjadi pemerintah yang adil, Muhyiddin menjadi pemerintah yang boleh memerintah dengan saksama, tanpa memilih bulu, tidak membuli rakan-rakan kongsi, sudah pasti tidak ada pihak yang merasa diri mereka dianiaya, diri mereka dibuli, mereka diperkotak-katikkan dan sebagainya. Dahlah parti dia kecil dia membuli pula parti yang besar. Jadi ini menimbulkan keadaan di mana ada di antara kita yang mengambil jalan keluar, mencari jalan untuk menghentikan penganiayaan, menghentikan pembulian. Dan salah satu kaedahnya ialah dengan memberikan sokongan kepada Anwar. Tetapi harus diingat, kalau ada pun MP-MP BN yang nak memberikan sokongan kepada Anwar ini,
kita bersangka baik, kita husnuzan bahawa mereka ini memberi sokongan kepada Anwar bukan untuk Anwar membentuk kerajaan. Kita pun tahu kalau Anwar membentuk kerajaan, maka DAP juga akan berkuasa. Mustahil DAP akan bersedia membenarkan Anwar menjadi Perdana Menteri dalam keadaan mereka tidak duduk di dalam kabinet. Mustahil. Mustahil. Kita tengok dulu, walaupun Mahathir jadi Perdana Menteri, akhirnya Mahathir menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Jadi apa yang mungkin berlaku ni tuan-tuan, kalaupun pada 13 hari bulan ini tuanku telah dimaklumkan oleh Anwar bahawa dia ada lebih daripada 112. Yang saya dapat maklumat terkini, kedudukan Anwar, dia memang ada lebih daripada 114. Dah turun sikit, tapi memang lebih daripada 114. Muhyiddin memang dah confirm hilang jawatan Perdana Menteri kerana dia sudah tidak ada lagi sokongan daripada lebih daripada 112 orang. Memang dah tak ada. Jadi, dalam keadaan 114, kalau katalah 120 sekalipun, keadaan akan menjadi sama macam sekarang. Maknanya sebuah kerajaan yang rapuh, sebuah kerajaan yang tidak stabil. Jadi sebaik-baiknya tuanku fikir masalah rakyat hari ini, dalam keadaan kita ni berhadapan dengan COVID ni, sepatutnya kita elaklah terlalu banyak politiking yang berlaku sekarang ni. Saya harap supaya baginda tuanku ni dapat mengambil pendekatan sama ada melantik seorang interim prime minister. Interim prime minister ni, kalau lantik Anwar jadi interim prime minister pun sudah pasti akan ada yang tidak bersetuju. Kalau lantik orang macam Datuk Najib menjadi interim prime minister pun, nanti ada pula yang mempertikaikan dia sekarang ni berhadapan dengan kes dan sebagainya. Maka kita ada banyak choice lain. Kita ada banyak choice lain, tetapi kita kena lantik orang yang taraf dia taraf negarawan, orang yang dihormati oleh masyarakat berbilang kaum, dan hubungan dengan istana pun okey. Saya nampak dalam banyak-banyak ni antara orang yang kita rasa kalau kita letak sementara waktu sebagai interim prime minister, dia tidak gairah untuk terus kekal berkuasa, dan kemudian hari pula sukar untuk melepaskan kuasa. Macam Mahathir, kita letak dia jadi Perdana Menteri sementara, Anwar letak dia Perdana Menteri sementara, last kali dia susah nak lepaskan kuasa. Jadi saya nampak dalam keadaan banyak-banyak calon ni, tuan-tuan, dia kena cari calon yang agak senior juga, dan dalam banyak-banyak ni saya nampak yang mungkin boleh bersedia untuk menggalas tugas sementara waktu, sementara menunggu Datuk Seri Najib selesai kes mahkamah dia, sementara menunggu pilihan raya ni. Saya nampak calon yang paling sesuai yang boleh dipertimbangkan sebagai interim prime minister mungkin Tengku Razali. So kalau dia jadi interim prime minister, biasanya interim prime minister ni 6 bulan. Tapi kalau misalnya COVID ni menjadi semakin parah, tuan-tuan, dia boleh pergi jadi 2 tahun. Dia boleh pergi sampai hujung penggal, ataupun sehingga COVID ni betul-betul dapat kita atasi dengan sebaiknya, ataupun sehingga kita dapat menemukan vaksin yang murah yang mampu digunakan oleh rakyat Malaysia. Jadi dalam masa terdekat ni saya rasa kita tak perlulah bimbang keadaan nak jadi huru-hara ke dan sebagainya. Saya yakin ke bawah duli tuanku mampu untuk handle perkara ni dengan baik. Saya harap sahabat-sahabat janganlah gelabah tak tentu pasal. Kita ada ramai lagi tokoh-tokoh dalam UMNO pun ramai. Kita ada Tok Mat, kita ada ramai lagi pemimpin-pemimpin dalam UMNO. Dan saya juga nampak sekarang ni
kawan-kawan dalam PPBM ni sepatutnya mula sedar akibat daripada sifat tamak, haloba, sifat membuli, sifat tak sedar diri kalian, akhirnya usia kalian lebih pendek daripada pemerintahan Tun Mahathir. Tun Mahathir ni sekurang-kurangnya busuk-busuk pun boleh kekal selama 22 tahun. Muhyiddin baru daripada bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 bulan je. Saya menjangkakan mungkin selepas Anwar menghadap tuanku, mungkin tuanku akan panggil Lim Guan Eng, lepas tu panggil Haji Hadi, panggil Tuan Guru Datuk Zahid, panggil Mak Sabu kan. Bulan 11, awal bulan 11 mungkinlah selesai panggil semua, dia panggil Tan Sri Muhyiddin, barulah dia buat keputusan sama ada untuk melantik interim Prime Minister ke. Dan saya tak fikir pada ketika itu COVID sudah pulih, maka kebarangkalian untuk parlimen dibubarkan ketika itu memang mungkin tidak lah, mungkin tidak. Jadi saya harap sahabat-sahabat janganlah gelabah tak tentu pasal, terus kekal konsisten bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jangan menghukum sebelum mengetahui apa niat sebenar sahabat-sahabat daripada UMNO ini, ahli-ahli parlimen kita bertindak menentang pembulian yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Kita dengar dulu, kita dapatkan penjelasan daripada mereka. Kalau akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah, pada ketika itu barulah kita menyatakan pendirian kita. Itu je yang nak saya sampaikan setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.